Okey, baiklah pelajar-pelajar, seterusnya kita masih lagi di bawah tajuk menganalisis dan tindak balas redox, tetapi kali ini cikgu nak bincang dari aspek tindak balas halogen daripada larutan halidanya. Okey, mungkin ini adalah tindak balas baharu bagi pelajar-pelajar di mana kita tak pernah lagi jumpa tindak balas halogen tindak balas halogen. Okey. Tetapi siri elektronegatif ini pelajar dah tahu iaitu halogen ini adalah halogen adalah refer kepada unsur apa? Refer kepada unsur kumpulan 18 dan dalam jadual berkala unsur halogen ini adalah unsur kumpulan 17. Iaitu kita ada fluorin, klorin, bromin dan iodin. Ini adalah siri, siri elektrokimia bagi halogen di mana logam yang lebih di atas, yang berada di atas adalah lebih elektronegatif. Apa makna lebih elektronegatif? Lebih cenderung untuk menerima elektron. Okey, di mana fluorin lebih elektronegatif berbanding klorin, maknanya fluorin lebih cenderung untuk menerima elektron berbanding klorin. Okey. Seterusnya kita pergi kepada contoh. Okey, contoh tindak balas halogen, kita guna halogen. Okey, dalam tindak balas penyesaran halogen ini, katakanlah kita ada 3 tabung uji. Tabung uji katakanlah kat sini cikgu tanda tabung uji ni, katakanlah ni tabung uji 1. Okey, ni 1. Okey, ni 2. Ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Di mana tabung uji 1 dengan 2 kita masukkan air klorin. Tabung uji 3 dengan 4 kita masukkan air bromin. Tabung uji 5 dengan 6 kita masukkan air iodin. Okey, kemudian dalam setiap tabung uji tersebut, tabung uji 1, okey, masih lagi tabung uji yang sama. Ni tabung uji 1, tabung uji 2, tabung uji 3, 4, 5 dengan 6. Tabung uji 1 kita campur lautan kalium bromida. Tabung uji 2 kita masukkan kalium iodida. Tabung uji 3 kita masukkan lautan kalium klorida. Tabung uji 4 kita masukkan lautan kalium iodida. Tabung uji 5 kita masukkan lautan kalium klorida. Tabung uji 6 kita masukkan kalium bromida. Maknanya kat sini cuba tengok, cuba perhatikan dari segi warna. Okey, maknanya ada perubahan warna dalam tabung uji 1, maka ada tindak balas. Tabung uji 2 pun sama, ada perubahan warna, maknanya ada tindak balas. Tabung uji 3, nampak ada tak perubahan? Tak ada kan? Masih lagi warna perang, sama-sama warna perang, maka ia tidak ada tindak balas. Tabung uji 4, ya, ada perubahan warna, ada tindak balas. Tabung uji 6 masih lagi warna sama-sama brown, sama-sama perang, sama-sama perang, sama-sama perang, maknanya tidak ada tindak balas. Okey. Kenapa tidak ada tindak balas? Kenapa ada tindak balas? Sekarang cuba kita tengok. Okey, cikgu ambil contoh tabung uji 1. Tabung uji 1, okey, tabung uji 1 di mana kita dah masukkan air klorin. Bila air klorin, kemudian kita tambahkan lautan kalium bromida. Okey, bila air klorin masuk dan kalium bromida masuk ke dalam air klorin, maka kita ingat balik siri elektrokimia kata yang berada di atas adalah lebih elektronegatif. Maknanya klorin dengan bromin, okey, klorin lebih elektronegatif berbanding bromin. Maknanya kalau ada perubahan, mana ada tindak balas. Apa yang berlaku kat sini? Klorin akan ambil kalium. Jadi hasilnya adalah kalium, okey, klorida campur dengan bromin. Okey, bromin tu yang kita nampak perang tu, bromin So kita balance. Okey, ni tindak balas yang berlaku. Okey, bila ada tindak balas berlaku adalah perubahan warna. Okey, jadi kat sini kita tengok klorin bertindak balas dengan kalium bromida. So kalau kita nak tengok dari aspek redox, so kita kena tengoklah, kita kena cari persamaan setengah dia. Kita tengok persamaan setengah. So persamaan setengah, kalau cikgu ambil klorin daripada Cl2 jadi Cl-. So kalau cikgu buat persamaan setengah, Cl2 sekarang dah jadi apa? Dah jadi Cl-. Cl- kat dalam KCl Cl2 nak jadi Cl-, apa yang berlaku kepada Cl2? Dia terima elektron. So kita balance, letak 2. Okey, bila terima elektron, apa proses dia? Proses penurunan.
Okey, so apa yang berlaku kepada bromin? Okey, bromin kat sini dia dalam keadaan ion bromida. So dia jadi apa? Jadi Br2. Okey, so Br minus nak jadi Br2, maka dia lepaskan elektron, balance tak 2. So apa yang berlaku kepada bromin? Dia lepas elektron, maka proses apa? Proses pengoksidaan. So untuk tindak balas ini kita akan tengok, kita perlu ingatlah okey, siri elektrokimia untuk halogen ni yang mana berada di atas. So yang berada di atas boleh menyesatkan yang berada di bawah. Jadi kat sini kalau cikgu tengok bromin kan, kalau cikgu ambil, katakanlah ambil hok tabur G3. Kenapa tabur G3 ni tak ada tindak balas? Tabur G3 tak ada tindak balas. Cuba kita tengok tabur G3 kita ada apa dia? Air bromin. So air bromin formula dia Br2. So kita masukkan apa dalam air bromin? Masuk KCl. So Cl kan berada di atas bromin. So bromin tak bolehlah nak menyesatkan Cl sebab Cl lebih elektronegatif berbanding bromin. Jadi ada tindak balas, tak akan ada tindak balas. Ini konsep dia sama dengan dengan penyesaran logam, okey, iaitu kalau penyesaran logam kita kata lebih elektropositif, dapat menyesatkan logam yang kurang elektropositif. Tapi dalam tindak balas halogen yang lebih elektronegatif dapat menyesatkan logam yang kurang elektronegatif. So kita tengok contoh, okey, kita tengok contoh kalau air klorin dimasuk ke dalam lautan kalium iodida. So klorin ni lebih air klorin, okey, klorin lebih elektronegatif. So kita tengok klorin ni lebih elektronegatif berbanding iodin. Jadi apa yang berlaku? Maka molekul klorin akan menerima elektron membentuk ion klorida. Jadi bila klorin terima elektron, maka klorin diturunkan. Jadi klorin bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Manakala ion iodida, kat sini kan kita ada ion iodida I-. Jadi ion iodida melepaskan elektron membentuk molekul iodin. Bila dia melepaskan elektron, so dia mengalami proses pengoksidaan, maka ia bertindak sebagai ejen penurunan. Dan seterusnya kita akan nampak perubahan warna lah. Sebab kalium iodida ni warna apa? Dia tidak ada warna ni, tidak berwarna ni, tidak berwarna. Okey, kemudian nampak ada iodin terbentuk. Bila iodin terbentuk, maka kita akan dapati klorin warna apa? Klorin warna dia kuning pucat. So akan menjadi tidak berwarna. Manakala kat sini kita akan nampak larutan tidak berwarna akan menjadi perang. Tu yang kita nampak perang tadi. Okey, seterusnya cuba kita tengok yang ni. Okey, seterusnya cuba tengok yang ni. Yang ni. Okey. Kita tengok ambil yang pertama. Okey, contoh seterusnya kita ada air bromin. Okey, air bromin dimasuk ke dalam lautan kalium iodida. Jadi kalau kita tengok kat sini, bromin lebih elektronegatif. So bila bromin lebih elektronegatif, apa makna lebih elektronegatif? Lebih cenderung untuk menerima elektron. Maka bromin akan terima elektron. So hasilnya apa? Hasilnya adalah ion bromida. So bila cikgu balance tak dua. So apa yang berlaku kepada ion iodida? Bila bromin menerima elektron, maknanya ion iodida ni akan melepaskan elektron. So dia akan jadi I2. So tambah elektron. Bila kita nampak seimbang, tak dua. Jadi bila kita nak cerita dari segi redox, bila terima elektron, proses apa? Proses penurunan. Okey, bila lepas elektron, proses apa kat sini? Proses pengoksidaan. Maka bila ia mengalami proses penurunan, maka air bromin bertindak sebagai apa? Bertindak sebagai ejen pengoksidaan. So apa yang berlaku kepada iodin? Pengoksidaan, mengalami proses pengoksidaan. Maka apa peranan bagi iodin? Iodin ni kat sini ion iodida. Ion iodida peranannya adalah sebagai ejen penurunan. Okey. So sekarang cuba kita penuhkan kita penuhkan kat sini. So persamaan setengah untuk pengoksidaan yang mana? Iaitu I minus. Jadi I2 plus 2 elektron, balance tak 2 kan. Penurunan pula Br2 tambah 2 elektron membentuk 2 Br minus.
pemerhatian, cuba tengok iodida ada warna ke? Tak ada. So kita akan nampak larutan tidak berwarna menjadi iodin warna apa? Perang. So apa yang berlaku pada bromin? Warna apa bromin? Perang. So warna perang air bromin menjadi tidak berwarna. So tindak balas keseluruhan kita tambah macam tadi saja. Tambah elektron dah sama, tak ada masalah. Tambah saja. Bahan sama-sama bahan 2I- tambah bahan Br2. So hasilnya hasil I2 dengan 2 Br-. Mana ejen pengoksidaan? Ejen penurunan ion iodida. Ejen pengoksidaan air bromin. Okey, cikgu harap pelajar boleh faham daripada penerangan cikgu ini. So cikgu tinggal soalan ini untuk pelajar jadikan sebagai homework kepada pelajar. Okey, selamat belajar.